Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu فلا مضل له وهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العظيم قال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وبارك وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر وفر من المجزوم كما تفر من الأسد أو كما قال صدق رسول الله sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat dan sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah pada hari ini 6 Safar 1442 Hijriah bersamaan 23 September 2020 sekali kita bertemu dalam majlis ilmu ini yang disebut Nabi SAW sebagai Raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman syurga Allah SWT, ya, yang mana kita semua akan menerima barakah dan rahmah dari Allah SWT, ya, dikurniakan ketenangan, dikurniakan sakinah, ini ketenangan dalam majlis ilmu ini. Tuan-tuan akan rasa tenang. Kalau bersandar boleh terlelap, sebab tenang, ya, mereka belum pernah lagi dalam sejarah majlis ilmu diadakan tengah-tengah ustaz berceramah tiba-tiba orang menjerit ke histeria. Tak pernah lagi, belum ada. Yang banyak waktu ustaz menyampaikan ceramah, ya, yang banyak ialah yang tertidur ketika ceramah disampaikan. Itu banyak, ya, tengah-tengah kuliah tu dia landing pun cantik, cari tiang, cari dinding, jadi tak sampai sedari terlelap. Jaga-jaga, dah habis dah. Dah tasbih kafarah surah As dah. Surah Al-As dah habis dah. Apa cerita? Entahlah. Balik isteri tanya, siang tadi kata ada kuliah bang. Apa tajuk? Tajuk dia reka lah. Tajuk dia mana dulu? Telur ke ayam dulu? Pandai-pandai pasal apa? Hari ni jadualnya mengaji akidah, tapi disebabkan ustaz mengajarnya terlibat dalam mengacau. Kalau masa orang Ismilan mengincah, mengincah, bahasa orang sini mengacau, bubuk Asyura. Jadi saya sebagai ganti, bukanlah bidang terjun, tak terjun pun tahu lama dah. Kalau bidang terjun ni last minute, tak sedia apa-apa, tiba-tiba kena ganti. Tu bidang terjun. Ni bidang dia tak terjun, memang dah
sedia dah, bidan yang sedia. Cuma saya punya kebiasaan saya, kerana saya pun guru yang mengajar di masjid-masjid di surau. Kalau saya mengganti ustaz yang mengajar tu, saya tak ambil kitab dia. Saya tak ambil kitab dia sebab dia dah serasi dengan kitab dia. Tuan-tuan dah biasa dengar dia menyampaikan isi kandungan kitab dia. Tiba-tiba masuk saya sambung. Jadi gaya lain, isi lain, penyampaian lain. Jadi tuan-tuan akan rasa tak serasi, ataupun tuan-tuan akan rasa lain lah nak kita, kan? Tak sama Ustaz Azmi dengan Ustaz Nazmi, tak sama. Bunyi ujung sama, mi juga ujung dia, tapi isi tak sama, gaya tak sama, kan? Penyampaian tak sama. Kitab sama. Jadi saya tak bawa lah kitab Penawar Bagi Hati tu. Jadi hari ini kuliah umum saja. Mungkin kalau saya nak ambil kitab pun, saya nak share suatu hadis. Suatu hadis. Sebab kita menyentuh tentang akidah. Kita menyentuh tentang akidah. Bila sebut akidah, apa dia akidah? Ini akidah itu kepercayaan. Kepercayaan, keyakinan, pegangan. Itu akidah. Akidah ni tuan-tuan didatang dari perkataan aqada, iaitu tali simpul. Bila tali ini kita simpul, kalau simpul mati boleh buka tak? Tak boleh buka. Kalau simpul sentak boleh buka tak? Sentak kali kedua terbuka dah dia. Itu aqada. Akidah ialah simpulan. Dari segi bahasa, segi istilah syaraknya, akidah ini ialah kepercayaan, keyakinan, pegangan kita terhadap kepercayaan terhadap wujudnya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Esa, dan perkara-perkara yang kepercayaan yang berkaitan dengan ketuhanan terhadap ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Contoh rukun-rukun iman lah. Percayanya ada malaikat, ada kitab, ada rasul, nabi rasul, hari kiamat, qadar, dia bersangkutan. Jadi itu adalah akidah. Namun demikian, kita tahu dalam akidah, dalam rukun iman, ada satu perkara yang kalau kita tidak percaya, maka runtuhlah keimanan kita. Apa dia tuan-tuan? Kepercayaan terhadap adanya hari kiamat. Sebab itulah tuan-tuan, hadis yang saya nak baca ni tuan-tuan, hadis ni kalau tuan-tuan ada dengar-dengar di masjid, di surau lah, ustaz mengajar kitab 40 hadis. Hadis 40 Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kalau sebut Amatan Al-Arba'in, kita pandang atas. Sebut hadis 40, dia di reaksi dia lain. Hadis 40, Matan Al-Arba'in, bunyi dia lain, kan? Ayat sama tapi bunyi lain. Matan Al-Arba'in, hadis 40, baru tahu. Jadi hadis, kitab hadis 40 Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, antara hadis yang terawal dimuatkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya 40 hadis ni, ialah sebuah hadis peristiwa pada akhir-akhir hayat Nabi SAW. Maksudnya Nabi SAW waktu tu dah penghujung dah. Tak berapa lama lepas tu Nabi pun wafat. Hadis ni panjang, tapi dalam kitab ni kita ambil satu bahagian yang penting, yang mana waktu itu Nabi SAW sedang berkumpul dengan Sayyidina Umar, bin Khattab dan sahabat-sahabat yang lain. Kumpul duduk macam kita ni. Tapi dia pun duduk apa-apa, dia pun tak cari tiang, dia pun tak cari dinding, dia pun duduk rapat dengan Nabi ni, duduk rapat ni. Macam ni, duduk rapat ni betul. Sejadah ni ada orang, sejadah ni ada orang. Tak ada penjarakan sosial. Kalau Covid ada zaman tu, habis semua. Kena Nabi pun kena Covid-19. Wa'iyyazubillah. Umpamanya macam tu lah. Sebab tak ada penjarakan sosial, rapat. Duduk keliling Nabi ni apa? Nabi dengan sahabat ada jarak lah, tapi sahabat duduk rapat depan Nabi.
Nak dia cerita waktu itu datanglah seorang lelaki. Sayyidina Umar menceritakan lelaki ini seorang yang berpakaian putih, ya, rupanya kemas, rambutnya tersisir rapi, kelihatan seperti orang tempatan, macam orang-orang situ, tapi bukan. Dianya bukan orang tempatan, kata Sayyidina Umar, dia bukan sebahagian berkami. Tetapi cara dia tidak menampakkan dia orang jauh, atau yakni orang yang musafir. Tak nampak. Dia sebab dia pakai rapi, kemas kan. Macam kita lah, kemas semua dengan tie, dengan semua. Kalau orang musafir kan nampak lain, dengan beg dia, dengan apa lain kan, orang yang travel jauh-jauh kan, backpacker. Ni tak nampak macam backpacker, tapi bukan orang Madinah. Kata Sayyidina Umar, kata bukan daripada kami ni, bukan orang Madinah ni, bukan sahabat Nabi, bukan muhajirin pun, kata. Tapi tak nampak macam orang musafir. Lepas tu duduk depan Nabi ni, terus datang duduk depan Nabi, lutut dia bertemu dengan lutut Nabi SAW. Macam mana tu? Kita pernah ke kita duduk berdepan orang, duduk lutut depan lutut? Pernah? Tuan pernah? Duduk depan orang duduk depan tuan, duduk depan orang, lutut tuan bertemu dengan lutut dia. Pernah? Tak pernah kan? Tapi itu yang berlaku. Rapat. Terkejut para sahabat, termasuk Sayyidina Umar bin Khattab yang merawikan hadis ni. Terkejut. Siapa dia ni? Kita tak kenal siapa dia. Dia datang dari mana? Kita pun tak tahu. Itu tu datang depan Nabi tu, duduk lutut dengan dia dengan lutut Nabi bertemu. Lepas tu letak pula tangan dia dekat bahu Nabi SAW. Lain macam ni. Sebaik tak buat pedang. Kalau buat pedang, parang pancung lah. Contoh. Jadi teruslah lelaki ini dulu dia tanya Nabi, ya Muhammad, akhbirni anil iman, beritahu aku iman tu apa. Nabi menjawab, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadri khairi wa syarri. Iman itu meyakini adanya Allah, adanya malaikat, ada kitab, ada rasul, ada nabi, akan ada hari kiamat, dan beriman dengan qadar-qadar yang baik ilmu. Itu iman. Maka lelaki ni jawab, sadaqta, kamu benar. Saya Umar terkejut. Dia ni tanya, lepas tu dia pula kata jawapan tu betul. Ini sudah pelik. Kita kalau tanya orang, contoh macam tuan-tuan duduk majlis ilmu ni, tuan-tuan bertanya, Ustaz, saya nak tanya Ustaz satu soalan. Maknanya tuan-tuan ingin tahu jawapan sesuatu. Betul tak? Saya beri jawapan begini. Terima kasih Ustaz. Sebab saya tak tahu, saya tanya dapat jawapan Ustaz daripada Ustaz, baru saya tahu. Betul tak? Ni dia tanya, Nabi jawab, dia pula kata jawapan Nabi betul. Sadaqta. Sudah pelik. Sahabat Nabi tengok, ini sudah pelik. Lain ni. Tanya pula, akhbirni anil Islam. Islam ni ialah syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus shalah wa ita'iz zakah wa hajj bait wa shaum Ramadan. Islam ini mengucapkan kalimah syahadah, sembahyang fardhu lima waktu, puasa bulan Ramadan, mengeluarkan zakat dan mengerjakan haji, rukun Islam kan. Lelaki ni menjawab, sadaqta. Betul ke? Kamu betul ya Muhammad. Sahabat dengan ngeru kali. Tadi dengan sekali dah, dengan ngeru kali. Kali ketiga, lelaki ni tanya, akhbirni anil ihsan. Beritahu aku ihsan ni apa? Maka Nabi jawab, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan ni, kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Dan kalau kamu tak dapat melihat Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala akan melihat kamu. Itu ihsan. Itulah dia integriti. Bahasa modernnya. Bahasa dalam hadis Nabi, ihsan. Bahasa modernnya integriti. Makna kita buat apa-apa ni tuan-tuan, seolah-olah kita melihat Allah. Nak buat benda jahat, aku nampak Allah. Nak buat maksiat, aku nampak Allah. Nak buat perkara-perkara mungkar, aku nampak Allah. Nampak tak? Jadi nak sembah, nak semayang, aku bercakap dengan Allah. Betul tak? Aku nak semayang, aku berbicara dengan Allah. Aku puasa, aku puasa kerana aku nampak Allah.
Seolah-olah macam tu. Tetapi Allah ini adalah pencipta kita. Quran kata apa? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Ta'ala takkan sama dengan suatu apa pun. Maknanya, bolehkah kita melihat Allah? Tentulah tak boleh. Pasal dia Tuhan. Sifat Tuhan tak sama dengan sifat makhluk. Mustahil. Ini akidah tadi. Mustahil Allah Ta'ala itu ada sifat makhluk. Apa sifat makhluk? Ada jasad, itu sifat makhluk kan. Ada masa, ada tempat, ada jarak, ada arah, kiri, kanan, atas, bawah, utara, selatan, timur, barat. Betul kan? Kan? Kalau makhluk tu manusia, ada mata, ada telinga, ada mulut, ada tangan, ada kaki, ada rambut, ada perut. Betul tak? Kalau lelaki, ada beng-beng. Kalau perempuan, tak ada beng-beng. Betul tak? Itu sifat makhluk. Allah Ta'ala ada. Sebab ada manusia Muslim dan manusia beragama Islam, seagama kita ni, dia kata Allah Ta'ala ni ada tangan, ada kaki, kata. Tapi tak sama macam makhluk. Macam mana tu? Logik ke tak logik? Tu fikir. Akidah ni, bila kepercayaan dia dibina atas, pertama sekali Al-Quran, hadis. Yang ketiga, akal. Akal berfikir, logik tak? Kan? Tuhan ni ada sifat makhluk. Kita fikir balik. Allah cipta aku. Aku ada tangan, ada kaki. Adakah Tuhan yang cipta aku ni ada tangan, ada kaki? Cuba fikir dulu. Balik kan, cek-cek balik. Tuan, perempuan cek balik. Allah cipta, aku dicipta. Allah pencipta, aku yang dicipta. Aku ada mata, ada telinga, ada mulut, ada tangan, ada kaki. Adakah Allah Ta'ala itu macam aku juga? Ada mata, ada hidung, ada tangan, ada kaki. Walaupun sifat Allah tu maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, tapi adakah dia memiliki sifat macam kita? Nak melihat, mesti guna mata. Nak mendengar, mesti guna telinga. Nak bercakap, mesti guna lidah, guna mulut. Adakah Tuhan begitu? Cuba fikir dulu. Maka kesimpulannya, mustahil Allah Ta'ala itu, Tuhan itu ada sifat makhluk. Mustahil. Quran dah tegaskan, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita baca kufuwan ahad, ada orang Islam baca kufuan ahad. Ada? Jangan kata tak ada. Sebab Nabi SAW baca Quran ni 7 wajah. Nabi SAW kata, inna hadzal Quran unzila ala sab'ati ahruf. Sesungguhnya Quran ini diturunkan atas 7 huruf. Ulama-ulama kata huruf ini maksudnya 7 wajah bacaan Al-Quran. Sebab tu tuan-tuan jangan pelik bila dengar orang baca tepi melancong ke luar negara lah, kan? Bismillahirrahmanirrahim, wadduha wallaili idza saja. Bila pula imam ni baca Quran bunyi lama, wadduha wallaili idza saja. Kita pun pelik. Betul ke tak betul? Imam ni orang Arab, tapi baca bunyi lamba. Dia ni ada kahwin, ada keturunan orang lamba ke? Tidak. Itu bacaan, wajah bacaan Al-Quran namanya qiraat. Ada 7. Kan? Jadi tuan-tuan jangan terkejut. Ada orang baca, walam yakul lahu kufuan. Jangan terkejut. Jangan pula kata salah dia baca ni, tak betul ni. Baca Fatihah, Maliki Yaumiddin, kita pun mufaraqah. Kan? Dia baca Maliki Yaumiddin, patut Maliki Yaumiddin. Dia baca Maliki Yaumiddin, kita pun mufaraqah. Fatihah tak sah. Belajar PPQ saja Fatihah, baca Maliki Yaumiddin. Imam ni baca Maliki Yaumiddin. Imam ni Imam Hafiz, dia baca Maliki Yaumiddin, baca pendek Umar kan. Oh tak sah Fatihah ni, kita mufaraqah. Silap lah. Silap besar kita.
hilanglah pahala jemaah. Imam tu tak salah, dia baca ikut wajah qiraat. Kita yang salah sebab kita jahil, kita mufaraqah. Silap imam pun ada juga, tak khabar. Saya ni baca Fatihah dengan ayat ni ikut wajah qiraat. Tuan-tuan jangan mufaraqah. Cakap apa? Dia saya cakap terus saya. Macam imam luar negara kan. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Mana bismillah? Tu ya, alhamdulillah kan. Imam import tarawih surau APK pula 2021 nak tukar selera, ambil imam import. Rupanya yang cari Ustaz Syahrir, dia jumpa mana Arab tak tahu, dia pun import Arab tu datang ni jadi imam tarawih malam Jumaat. Ramai ni datuk semua ada. Imam tu Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ustaz dah panik lah. Alamak benar mufaraqah. Imam belakang kan, dia imam depan, dia benar nampak. Kita ustaz duduk belakang making ni, belakang nampak lah. Sorang-sorang mufaraqah sebenarnya. Apa hal? Tak sah ustaz, dia tak baca bismillah Fatihah. Mana Fatihah dia sah? Kami mufaraqah lah ustaz. Salah kita juga. Salah kita dan salah imam tu. Dan itu tak beritahu, saya ni Fatihah tak baca bismillah. Beritahu kan. Pasal saya bukan mazhab Syafi'i, saya mazhab lain. Macam imam masjid India. Masjid India dekat juga pun India dia. Cuba tuan-tuan pergi semayang jemaah Isyak, Maghrib, Subuh Masjid India sekali tengok. Ada beza. Waladdallin. Lepas tu alhaakumut takatsur. Amin pun tak ada. Amin pun tak ada. Amin pun tak ada. Ada amin tak ramai lah, kita-kita ni yang Syafi'i ni lah yang amin. Amin. Orang apa belakang-belakang dia senyap sui. Tak ada amin pun. Sebab mazhab dia menyebut amin jahar itu tak jadi amalan. Kita ya waladdallin amin. Bergema masjid. Masjid dia je tengok. Tak percaya pergi sana tengok. Senyap sunyi. Kalau ada amin pun kita orang Melayu ni je. Puak-puak dia tak ada. Pasal mereka mazhab Hanafi. Lain amalan dia. Asar pukul 5.30, pukul 6. Tengah-tengah pukul 6 main bola, dengar azan. Allahu Akbar Allah. Azan pukul 6. Pelik azan lambu, asar lambu pukul 6 ni. Tiba-tiba Masjid India azan pula pukul 6. Apa hal? Sebab dia kaedah lain. Jadi balik kat situ. Balik pada rukun Islam tadi, puasa semua. Jadi kata lembaga orang berbaju putih ni, dia kata apa? Sedekah. Ihsan tadi. Bila jawab ihsan tu, menyembah Allah, salah kamu melihat Allah. Wa illam takun tara fa innahu yaraka. Kamu sekiranya kamu tak melihat Allah, maka Allah melihat kamu. Nampak? Allah melihat kita. Nampak? Kita tak boleh melihat Allah, tapi Allah melihat kita. Fa innahu yaraka. Maka Allah Taala tu melihat, sesungguhnya melihat kamu. Nampak? Allah Taala nampak kita. Ni Allah Taala duduk, nampak kita ni. Allah Taala suruh malaikat turun dengan rahmat kepada kita ni. Malaikat turun naik. Malaikat bawa turun sakinah, ketenangan tu semua diam leh. Kejap lagi kan. Tak habis pukul 1 lah. Saya baik rakam video. Kalau tak rakam video, lebuh. Saya baik rakam video. Boleh tengok lagi YouTube balik. Surah Al-Falah cek balik. Tengok. Tadi Ustaz Azmi cerita-cerita ni dia dah jauh dia. Kalau tak rakam video, macam lebuh. Nak tipu, tipu bulat aja. Sebab itulah video-video tu dirakam supaya ilmu-ilmu itu tidak hilang begitu saja. Boleh ditonton balik, ulang balik. Tengok. Kalau kuliah Ustaz Azmi itu bersiri. Saya tak dapat hadir ini. Ada tugas. Apa Ustaz Azmi ajar hari ni buka boleh tengok video. Dia ngajar bab ni. Habis sampai musuh ni. Minggu depan sambung, kita datang minggu depan, kita dah tahu apa yang akan
dipelajari, apa yang akan diajar oleh Ustaz Nazmi minggu depan. Pasal apa? Minggu ni dah ada rakaman. Kita dah tengok, dah perhati, dah ikut, dah follow. Nampak? Bukan suka-suka nak buat rakaman dia tuan-tuan. Bukan suka-suka nak glamourkan diri tuan-tuan. Untuk manfaat kita bersama, supaya tuan-tuan tidak terlepas. Sebab kita kerja tak tentu. Ada masa free. Tuan minggu lepas dah. 2 minggu yang sebelum ni. Kadang ada, kadang tak ada. Nampak? Bila ada rakaman, kita boleh follow every week, even if we are not present at the time. Kata orang putih pula. Dah Syah Ustaz Azmi speaking pula ni. Belum cakap Arab ni. Kalau cakap Arab kau, Ustaz Syahir pun angkat tangan. Okey, aku surrender. Cakap Jepun, okey lah. Watashiwa tu. Tu belum lagi tu. Mana tahu kan. Saya buat gila pula. Jom kita belajar bahasa Jepun pula kat IPK. Terkejut pegawai-pegawai semua. Baka anjur kelas bahasa Jepun. Tak pernah dibuat orang. Tak mustahil. Nabi SAW suruh kita belajar bahasa. Supaya apa? Kita tahu tipu daya sesuatu masyarakat, sesuatu kaum itu. Belajar bahasa Cina, tahu dia mengumpat. You jangan perli-perli Apa ada perli-perli? Saya tahu you cakap apa. Itu pun buka cakap Cina. Macam. Alamak, tercan nak ngumpat. Nampak? Macam kita belajar bahasa Jawa kan, belajar ngomong Jawa. Bila orang Jawa nak ngumpat tak boleh. Ini aku tak gerti. Aku gerti ngomong Jawa. Nganga kita, nganga orang tu. Lama tak boleh ngumpat. Umpama macam tu lah. Baik. Balik pada hadis tadi. Maka Jibril pun kata sadaqta. Lelaki tadi lah, saya dah terlepas pula. Patutnya saya simpan berhujung. Terlepas pula. Tak apalah. Lelaki berbaju putih ni kata sadaqta. Kamu benar ya Muhammad. Dah 3 kali sahabat tanya. Kemudian lelaki ini bertanya soalan keempat. Ini masuk kat kitab hadis ni. Qala mal mas'ul fa akhbirni anis sa'ah. Khabarkan aku tentang hari kiamat. Nampak? Kita kena tahu ni. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dalam video ceramah Ustaz Auni Muhammad atau ceramah Syekh Imran Husin, kedua-dua mereka banyak menceritakan tentang keadaan-keadaan yang akan berlaku pada akhir zaman. Sebab apa? Sebab kita memang berada dalam zaman tu sekarang. Akhir zaman. Kita berada di akhir zaman ni tuan. Serius. It's not a small thing. It's a big thing. Ini bukan benda kecil, ini benda besar. Kita berada pada akhir, the end of the time. Akhir zaman ni. Segala tanda-tanda kecil hari kiamat sudah kelihatan. Semua ada. Tak usah cerita lah, tak usah sembang. Semua ada. Nak tunggu yang besar-besar, nak tunggu Dajjal tu zahir, nak tunggu Imam Mahdi zahir, nak tunggu Nabi Isa turun, nak tunggu Ya'juj Ma'juj muncul, nak tunggu Dabatul Ard muncul. Dan yang penghabisan ni sebelum berlaku kiamat, matahari terbit dari barat. Itu dia. Itu penghabisan sebelum berlaku kiamat. Tanda kiamat yang besar, yang last sekali, matahari terbit dari barat. Itu last. Sebelum-sebelum tu dia ada yang besar-besar ni. Tapi yang besar-besar tu belum ada. Melainkan ada yang mengatakan bahawa sebenarnya Dajjal ni sudah ada di atas muka bumi. Cuma dia belum menampakkan dirinya sebagai Dajjal. Dia dah ada dah. Tapi tak tahu dia bersembunyi dekat pulau mana, bumi mana, negara mana, bukit mana, gunung mana, tak tahu. Dajjal ni. Tapi ada lah. Katanya. Nampak? Maka lelaki ni tanya kepada Nabi, fa akhbirni an-sa'ah, maka beritahukanlah aku tentang hari kiamat. Apa ya Nabi? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Apa dia tuan? Tiada yang bertanya tentang hari kiamat itu lebih tahu daripada orang yang bertanya. Maknanya Nabi pun tak ada jawapan. Kau tak tahu, Dan pun tak tahu ya. Tu kata orang ni 9 tu, kata kampung Dan lah. Kampung saya. Kau pun tak tahu, kau pun tak tahu, kau tanya Dan pun tak tahu. Nak ngumbar. Itu Ustaz Azmi dah masuk jin dengan 9 tu. Masuk jin Perak pula.
Kamu menanya, kamu tak tahu. Tanya kat teman-teman pun tak tahu. Nampak. Jadi sama-sama tak tahu. Sebab benda ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran, yas'alunaka 'anis-sa'ah. Mereka bertanya kepada kamu tentang hari kiamat. Katakanlah, qul innama ilmuha 'inda rabbi. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya ilmu hari kiamat ni ada di sisi Tuhanku. La yujalliha liwaqtiha illa hu. Tidak mengetahui waktu hari kiamat ni melainkan Dia saja. Allah Ta'ala je yang tahu. Nabi pun tak tahu. Allah Ta'ala tak bagi tahu Nabi. Sebab itu Nostradamus, peramal yang terkenal tu, cari dalam Google siapa itu Nostradamus. Dia ramal semua tepat. Orang ni mati, orang ni hidup, orang ni gini, orang ni gitu. Semua ramalan tu tepat. Tak ada yang tak tepat, melainkan semua tepat belaka. Melainkan satu je ramalan Nostradamus yang tak tepat. Apa dia tuan-tuan? Tuan-puan sekalian, bila berlaku hari kiamat. Itu tak tepat. Dia kata, Nostradamus kata hari kiamat akan berlaku 2012. Kalau macam tu kita ni dah duduk pada mahsyar lah sekarang. Kalau ikut peramal Nostradamus, tak ada dah 2012 habis lah. Tak ada 2020 pun tak ada lah. Sebabnya dah bertukar alam akhirat. Kita duduk pada mahsyar ni tengah mengira bila giliran kita nak dipanggil Allah SWT untuk dihisap segala amalan kita di dunia dulu. Yang mana masanya dikatakan dalam hadis memakan masa yang ribu-ribu tahun. Lama tu kan, ribu-ribu tahun tu. Seorang ribu-ribu tahun. Bayangkan manusia hidup di atas dunia ni daripada zaman Nabi Adam sampai ke manusia akhir dari kiamat. Berbilion-bilion orang manusia sebenarnya. Jadi berapa lama nak habis duduk pada mahsyar tu? Berapa lama nak habis? Kalau dah beri seorang ditanya, disoal, beribu-ribu tahun baru habis seorang disoal. Cuba bayangkan kalau bilion orang, tuan. Jenuh kita. Tidak. Kan? Kalau di dunia boleh tidur. Mana tunggu tidur dululah. Pada masa tidur apa? Dah lapar ni mata hidup atas kepala. Mana nak lari? Nowhere to hide, nowhere to run, kata Om Tik. Itu dia. Mana nak lari? Tidak. Itu dia. Jadi hari kiamat ni tak tahu. Nabi pun tak tahu, yang lelaki yang bertanya pun tak tahu. Yang lelaki bertanya tu pun tak tahu, Nabi yang dijawab bertanya menjawab pun tak tahu. Tapi Nabi jawab berlapis. Kenapa? Nabi tak kata la alam tak. Nabi tak jawab itu. Nabi jawab mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Orang yang bertanya, orang yang ditanya tentang soalan ni tidak mengetahui dari orang yang bertanya. Nampak? Nabi jawab cantik. Tengok Nabi. Kita belajar dalam akidah, dalam ilmu tauhid, sifat Nabi ada bawah. Sifat Nabi ada berapa kan? Sifat Allah ada 20 kan? Sifat Nabi ada 4. Apa dia? Siddiq, benar. Nabi ni tak mungkin bohong. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Amanah, Nabi ni amanah. Nabi tak akan khianat. Nabi disuruh Nabi Muhammad, Nabi kita Nabi Muhammad SAW diturunkan Al-Quran untuk sampai kepada kita. Al-Quran tu sampai sebiji pada kita. Satu ayat pun tak tinggal, satu huruf pun tak tinggal. Semua ada. Al-Quran diturunkan Nabi SAW yang ada pada Nabi, yang itulah ada pada kita sekarang. Tak ada berubah sikit pun. Betul? Itu amanah Nabi. Tabligh, Nabi menyampaikan, Nabi sampaikan semua. Nabi tak kira. Nabi sampaikan semua. Betul tak betul Nabi sampaikan. Ya tak ya Nabi sampaikan. Nabi sampaikan semua. Tak ada Nabi sempat-sempat nanti kalau ceritakan kecil hati. Itulah orang kafir Quraisy ni. Tak ada. Nabi sampaikan semua. Ani'budullah wajtanibut taghut. Sembah Allah, tinggalkan taghut, tinggalkan penyembahan selain daripada Allah. Kan? Nabi tak ada lapik-lapik, tak ada. Tak apalah. Hari ni sembah Allah, besok sembah lain pula. Tak apa, tak ada masalah. Tak ada. Tegas. Tegasnya Nabi diajar oleh Allah SWT dalam surah apa tuan-tuan? Qul ya ayyuhal kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Sampai habis. Allah Ta'ala ajar Nabi supaya tegas. Jangan bab-bab akidah, jangan kelok-kelek, jangan kali-kali, jangan dalih-dalih, jangan hari ni besok, hari ni lain, besok lain, lusa lain. Tak. Tegas.
La a'budu ma ta'budun. Aku tak sembah apa yang kamu sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud. Dan kamu pun tak sembah apa yang aku sembah. Wala ana a'bidum ma abattum. Dan aku pun bukan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud. Dan kamu pun tak sembah apa yang aku sembah. Ujung sekali apa? Lakum dinukum waliyadin. Agama kamu, agama kamu, agama aku. Habis. Pasal orang kafir Quraisy berunding dengan Nabi, mereka berunding dengan Nabi, mereka setuju, ya Muhammad, kami boleh ikut agama kamu Muhammad, tapi selang sehari. Hari ini kami ikut agama kamu, besok kamu ikut agama kami pula, sembah berhala. Macam kita kautim. Jangan kata kautim zaman sekarang, zaman Nabi dah kautim lah. Orang kafir Quraisy, pemimpin kafir Quraisy mau ajak Nabi kautim. Betul lah, bukan hari ini yang kautim. Dulu pun ada kautim. Ajak bab menyembah Tuhan, ajak kautim. Logik tuan. Kita fikir, apa benda ni? Sumpamanya kita orang Islam ni, hari ni kita sembahyang masjid, besok sembahyang gereja, lusa sembahyang kuil, lusa tulat sembahyang kat gua orang. Tonggek sembahyang masjid balik. Gila-gila. Esok dia orang datang ni. Besok dia orang datang sini lah. Orang gua orang sebelah datang sini sembahyang. Besok kita pergi kat gua orang sembahyang kat gua orang lah. Macam tu, umpama macam tu lah. Umpamanya macam tu waktu itu. Allah Ta'ala ajar Nabi, no, bab akidah tidak ada kompromi. Tapi kita hormat agama-agama lain. Itu yang Nabi Allah Ta'ala sebut, lakum dinukum waliyadin. Tak apa, kamu dengan agama kamu jalan, kami agama kami jalan. Kamu nak sembahyang di dua orang, teruskan. Nak sembahyang di gereja, teruskan. Nak sembahyang di kuil, teruskan. Nak sembahyang di toko, teruskan. Tapi kami tetap dengan agama kami, tidak ada kompromi. Itu akidah. Pak Ustaz Nabi nak ngajar akidah, dia kata hari ni patut ngajar akidah, tapi tak jadi sebabnya ada buat kerja-kerja tu kan, mengincah buat Asyura tu, dia tak saya. Saya cerita akidah, dia tak buka kitab. Cerita hadis ni ada kena-mengena dengan akidah. Nampak? Kemudian lelaki ni tanya, fa akhbirni an amaratiha. Maka kalau macam tu ya Muhammad, ceritakan kepada aku tentang tanda-tandanya. Tak apalah, tak tahu kiamat, tak apa, tanda-tandanya tahu tak? Nabi pun kata, Nabi menjawab, antalidal amatu rabbataha. Tandanya yang pertama ialah seorang ibu melahirkan tuannya. Ibu ni hamba melahirkan tuannya. Memang ada sekarang banyak. Itulah. Daripada zaman Khalifah Umayyah dulu ada disimpan perempuan yang ditawan dalam perang. Jadi hamba sahaya dimiliki oleh sang raja, oleh tuan raja, tuan sultan, apakah namanya. Jadi simpanan dia lahir anak tu anak sultan ke anak gundi tu? Anak sultan, anak raja. Merdeka tak dia? Merdeka. Dituan tak? Dituan. Maknya hamba, anaknya tuan. Betul? Itu satu tafsiran. Ya, anak tu boleh jadi pengganti ayah dia. Kalau kata daripada kalau kata sang raja ini dengan permaisuri tiada zuriat, dengan gundik ada zuriat. Yang dengan gundik ni esok ganti ayah jadi raja, pasal dia anak raja. Dalam raja Melayu pun ada. Dalam sejarah raja Melayu ada. Jangan kata tak ada. Ada. Anak gundik jadi anak raja dari maknya gundik jadi pengganti raja baru. Ada. Jangan kata tak ada. Ada. Tapi itu nak kena buka kitab sejarah lah. Buka balik. Tapi ada. Jangan kata tak ada. Ada. Maknanya apa yang Nabi sebut tu memang terbukti ada. Begitu juga Amir sekarang. Amir di Arab tu lah, Saudinya, Kuwaitnya, Qatarnya, Emirat, Bahrain, Oman. Jangan sangka mereka tu isteri satu je. Banyak isteri tu.
Tak tahulah 4 ke lebih, Allah alam lah. Tapi ada isteri lebih. Tak campur lagi yang unofficial. Betul tak? Dapat anak. Anak tu anak siapa? Anak raja, anak amir. Nampak kan? Ya, ini tu dia. Kemudian Nabi SAW sebut lagi yang kedua, wa antaral kufatal uratal alata ri'a asy-sya'i yatatawaluna fil bunyan. Apa dia tuan-tuan? Bahawa kamu akan melihat orang yang berkaki ayam. Kita ada kiamat ya. Orang yang berkaki ayam, tak pernah pakai kasut. Al-urata ni apa tuan-tuan? Ya. Berpakaian compang-camping. Kalau sini dia terjemah bertelanjang, tak sampai hati. Kalau sebut telanjang tu no. Manusia yang tak berpakai baju duduk dalam hutan ni. Ini manusia biasa. Dia pakai pakaian compang-camping, maksudnya pakaiannya tu sangat ringkas. Bajunya ringkas lah. Seluar pendek. Bajunya pun sikit aja, baju pun t-shirt, singlet aja, contoh. Sangat ringkas pakaian dia, tak nampak berpakaian macam orang besar-besar. Cuba tengok orang besar-besar pakaian macam mana. Kan? Kan? Kalau masyarakat kita lah, sekarang dalam masyarakat moden sekarang ni, pakaiannya tak branded, bandel semua. Baju RM5, seluar RM3, kasut RM1, macam tu lebih kurang. Tak ada brand. Kalau orang besar kan branded, kan? Baju saja beribu-ribu, baju kemeja RM1,000, seluar RM1,000, kasut RM1,000. Kita kasut bandel RM10 dekat pasar Lokin jalan. Tengok masuk boleh 2 bawah 10 on. Kan? Tak kira lah, janji okey boleh masuk. Simple sangat pakaiannya. Itu kata al-urata. Simple sangat pakaian dia. Bukan kata telanjang. Berpakaian tapi pakaiannya sangat ringkas. Tak lupa, tak menggambarkan mereka ni hebat. Macam tu. Al-alata miskin. Miskin kerjanya gembala kambing. Maknanya orang kampung ni. Kalau Arab Badui. Kalau kampung memang kampung lah. Di Negeri Sembilan ada satu kampung tuan, nama dia Kampung Esok. Di kampung tu tak ada hari ni. Esok aja. Hari ni pun besok. Besok memang besok lah. Semalam pun besok juga. Tak jadi tuan-tuan pergi tanya kawan-kawan cawangan khas di IPD Jelebu. Ada satu kampung, dalam kampung tu, dekat-dekat sempadan Selangor Pahang tu, nama dia Kampung Esok. Di kampung tu, semalam pun besok, hari ni pun besok, besok pun besok. Bayang, nama Kampung Esok. Nak masuk dulu jalan balap dulu. Sekarang katanya dah ada jalan tar. Tanya dengan Pak Polis B IPD Jelebu. Mesti dah tahu punya, dia orang pun dah masuk kampung tu lah. Mesti dah masuk punya. Kita tahu. Saya ada Jelebu 5 tahun dia tahu. Sampailah. Sebab kampung tu dia jauh ke dalam. Ada Kampung Esok nama dia. Kalau tuan-tuan tak percaya, cari dalam Google. Kampung Esok Jelebu. Dapat. Patut Sazmi kata ke dalam, memang jauh ke dalam. Betul-betul triangle, kawasan segitiga Negeri Sembilan, Pahang, Selangor tu. Kawasan tu lah. Jadi orang kampung betul ni. Kamu akan melihat orang yang tak berkasut, orang yang tak berpakaian kemas, orang yang kerjanya gembala kambing, ya ri'a asy-sya'i, membela kambing. Kerja dia ya tatawaluna fil bunyan, berebut-rebut membina bangunan tinggi-tinggi. Ya tatawalu ni daripada perkataan tawil. Tawil ni panjang tinggi. Ya tatawalu ni berebut-rebut membina bangunan tinggi. Maknanya mereka pada asal-asal miskin papa perdana ni, tiba-tiba satu ketika di akhir zaman jadi orang kaya raya, membina bangunan-bangunan tinggi. Mana tuan-tuan? Di Dubai, di Abu Dhabi, di Kuwait, di Qatar, di Bahrain, di Muscat, Oman. Tempat-tempat ni 100 tahun dulu tak ada
Tak ada nama dalam peta dunia. Tak ada nama pun. Padang pasir. Tak ada tanya Ustaz saya. Kalau saya bohong. Kalau sebut dunia Arab ni dulu, Mesir, tu dia. Masya Allah, Mesir azim. Kan? Syria, kan? Syria. Kan? Palestin. Kan? Mekah, Madinah saya ceritalah, itu memang pusat dia lah. Yaman. Sampai Nabi berdoa, Allahumma barik lana fi Syam wal Yaman. Nabi berdoa ni, Allahumma barik lana fi Syam wal Yaman. Ya Allah, berkatilah kami di Syam dan Yaman. Kemudian ada sahabat lain tanya, wa fin Najdi, bagaimana dengan Najd? Nabi doa kali kedua, Allahumma barik lana fi Syam wal Yaman. Ya Allah, berkatilah kami pada di Syam dan Yaman. Maknanya dunia Arab waktu itu, Syam, Yaman ni pusat perdagangan. Sekarang di mana Syam? Syam ni Syria. Di mana Yaman sekarang? Syam, Syria sudah jadi medan peperangan. Yaman sudah jadi medan peperangan. Krisis kemanusiaan berlaku di Syria, ramai orang mati. Krisis kemanusiaan berlaku di Yaman, banyak ramai orang mati. Yang kaya-kaya mana sekarang? Yang banyak tuan-tuan tengok budak bangunan tinggi-tinggi dalam gambar tu kan, tepi laut ke Arab tu, Abu Dhabi, tinggi bangunan tu. Yang bina Burj Al Arab tinggi berapa ratus tingkat. 100-200 tahun dulu tak ada apa situ. Tak ada apa pun. Nampak? Jadi nak ceritanya, bila bangunan tinggi-tinggi sudah ada di tempat-tempat macam tu, itulah tanda-tanda akan hampirnya hari kiamat. Maknanya kita kena ready lah. Kerja jadilah sebagai ibadah, bukan kerja saja. Kita nak semayang tak rajin, kita nak baca Quran tak rajin, kita nak zikir tak rajin. Masa banyak pada pekerja. Jadi kerja, masuk kerja set. Kerja sebagai ibadah, dapat pahala. Lagi-lagi kerja kita ni sebab satu perjuangan, jihad. Menjaga keselamatan adalah satu perjuangan, satu jihad. Jadi orang berjihad ni dalam tekad dia satu je. Sama ada aku menang dalam jihad ini atau aku mati syahid. Macam kawan-kawan kita di Lahad tu beberapa tahun dulu kan. Itu dia. Apa kerja kita pun, tak kisahlah mana, trafik ke, sekedaran khas ke, narkotik ke, jenayah ke, logistik ke, itulah dia, sama. Kan? Kerja kita dapat pahala, berjuang, menang perjuangan kita. Kalau kita tumpas sebagai syuhada, mati syahid je. Sebab itulah dulu difatwakan syahid akhirat untuk mereka yang berkorban di Lahad itu. Saya tambah sikit lagi, saya kata tuan-tuan, insya-Allah tuan-tuan, tapi saya tak boleh janjilah. InsyaAllah tuan-tuan, mereka yang mati ni akan dibangkitkan Allah Taala memakai uniform yang belum merendarah. Ada nombor badan lagi. Pakai uniform tu dah tembak semua kan. Pakai uniform ada nombor ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Orang lain tak pakai baju, dia seorang pakai baju uniform nombor 5 dengan cap lagi. Jumpa Allah Taala. Saksi ni, saya ni syahid mempertahankan negara, terkorban, jadi syuhada, masuk syurga. Kalau tuan-tuan set benda ni tuan-tuan, insya-Allah kita akan berbahagia di sini dan di sana. Tapi pertama-tama akidah mesti kokoh dalam diri tu. Akidah tu kena kokoh, kepercayaan tu kena kuat. Tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Itu dia. Jadi itulah sedikit apa yang kita boleh kupas sebagai mukadimah untuk pengajian akidah yang mana Ustaz Nazmi akan mulakan insya-Allah kan. Kalau tak hari ini, patutnya mungkin minggu depan tu. Dia selang-selang penuh hati seminggu, akidah seminggu. Insya-Allah Jadi ambillah mutiara-mutiara pengajian akidah untuk menguatkan lagi kepercayaan kita, supaya kepercayaan kita tu tidak bercampur-campur, tidak keliru. Dia jangan jadi macam boleh tanya pula, di mana Allah? Aina Allah? Ada pula Allah Taala di tempat-tempat dia boleh tanya di mana? Allah fis sama, Allah Taala di langit. Ada pening dah kepala kita. Macam mana
kita lagi ni? Bertinggi ke? Bertinggung ke? Duduk atas kursi ke? Bersegera macam Ustaz Azmi ke? Entahlah. Lepas tu kita tanya pula, sebelum Allah Ta'ala duduk atas langit ni, Allah Ta'ala ni cipta langit. Di mana? Sebelum Allah Ta'ala cipta langit, di mana Allah Ta'ala duduk? Dia kata al-makanul adami, tempat yang tak ada. Kita pun duduk fikir, macam mana tempat yang tak ada? Berkium lah. Entah. Jadi sebenarnya jawapan tu dua-dua mengarut. Allah tak duduk atas langit pun mengarut, Allah Ta'ala duduk atas tempat yang tak ada pun mengarut juga. Jadi itu bukan kepercayaan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu dia. Jadi insya-Allah kita tangguh dulu kuliah kita ni. Apa-apa yang saya sempat sampaikan yang baik itu ambillah sebagai mutiara untuk kehidupan kita. Jadi kita bawa suami isteri kita, anak-anak kita ke arah akidah yang benar, akidah yang sahih, yang diridai Allah SWT, supaya kehidupan kita bahagia di dunia dan di akhirat. Dan kalau ada apa-apa yang saya sampaikan kuliah ni mungkin kakak terkasar bahasa ke, terlanjur bicara ke, tersinggung kata ke, saya mohon maaf dari Allah SWT, dari Nabi SAW dan dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi sampai di sini dahulu kuliah kita pada hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Aku lupa lezat wa fa'azim li walakum. Dan akhiri kuliah kita dengan hari ini dengan tasbih al-kafar dan suratul asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi. Allahumma arhamna min hadha yawm ma tafru li bari tafru ma'suma. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min shururihim. Allahumma baddi' shamlahum wa farid jam'ahum wa shattit kalimata wa zazil aqdahum samimi kilabik. Ya Qahhar ya Jabbar ya Muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma mizal kitab wa yamjil as-sahab wa yahzim al-ahzab. Ehzibhu wa alaihim bi-fatihah bi rahmanir rahimin. Rabbana zidna ilma wa fahma ya akram lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana taqabbal Allahumma irfa'na al-bala' wa niqam bi rahmatika bi sallallahu ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaikal masir. Rabbana taqabbal minna du'ana wa masna wa alimna wa liqa'ana fi hadhihi al-mubarak min syahri safar. بارك لك السلام عليكم وتب علينا يا مولانا انت التواب الرحيم. دعونا فيها سبحانك اللهم وتحيتنا فيها سلام دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم. منا تقبل بالله التوفيق. والسلام عليكم ورحمه الله.